Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, telah mengatakan bahawa wabak ini adalah krisis kesihatan sekali dalam satu abad yang kesannya akan dirasakan selama beberapa dekad yang akan datang. Jelas sekali penularan wabak COVID-19 telah menjatuhkan pelbagai sektor negara kita seperti sektor perkhidmatan, sektor perlombangan, sektor pertanian dan sektor pembinaan. Bagaimanakah pula impak penularan wabak ini dari segi sistem pendidikan negara? Mak, bosanlah. Jomlah tengok sukan ke, Netflix ke. Bosan lah, asyik tengok berita je. Kejaplah. Kejap. Kementerian Pelajaran Malaysia memaklumkan bahawa semua jenis sekolah diarahkan tutup susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa mulai 18 hingga 31 Mac ini. Biar betul. Esok tak perlu pergi sekolah. Aik, biar betul. Su, cuba kau tengok. Kenapa dengan phone kau tu? Mesti ada apa-apa yang penting tu. Nantilah. Mak, jom tengok Netflix. Kau cuba tengok telefon kau tu dulu. Mak risau ada benda penting ni, Su. 100 mesej. Kenapa ni? Apa kecoh sangat ni? Habis telefon aku rosak kalau macam ni. Atas talian? Macam mana ya Cikgu Alice? Jadi, esok tak perlu pergi sekolah kan cikgu? Macam mana nak belajar atas talian? Cikgu Alice, boleh tak cikgu cuba terangkan sikit bagaimana pelajaran esok? Cikgu, kami kurang jelas. Aik, kecoh-kecoh pun Cikgu Alice tak balas mesej lagi. Peliknya. Cikgu Alice, saya tak faham atas talian macam mana ya? Esok kan? Kawan-kawan, aku rasa Cikgu Alice mungkin busy. Baik, kita tanya Cikgu Jajik dulu. Esok kita ada kelas Inggeris dengan Cikgu Jajik sebelum kelas matematik dengan Cikgu Alice. Baik, kita tanya Cikgu Jajik dulu. Kejut aku. Hai semua, esok kelas Inggeris seperti biasa ya, pukul 9 pagi. Seperti biasa setiap hari Rabu, perkara yang beza kali ini ialah kita akan belajar secara atas talian. Let's get excited! Atas talian bagaimana ya cikgu? Internet, of course! Sekolah mensarankan kita untuk menggunakan aplikasi Webex. Let's get excited! Jadi, kita perlu menggunakan internet kah Cikgu Jajik? Of course! Internet! Bagi pelajar yang tidak mempunyai akses data, macam mana ya cikgu? Well, I don't care. Semua orang kena ada dalam kelas online esok. Keputusan adalah muktamad. Muat turun je aplikasi Webex tu. Macam Instagram je. Let's get excited! Apa-apa je lah, asalkan aku bahagia esok cuti. Woohoo! Baik, aku layan Netflix dengan Mama. Su, telefon tu. Ya, Mak. Hai, esok cuti sekolah. Syifa, kau apa hal? Kau telefon aku, tapi kau yang diam pula. Su, aku segan lah. Segan? Syif, kau nak segan apa? Tanya je. Kau nak aku belanja kau lagi ke? Tak. Dah tu, apa pula? Cepatlah. Ngantuk dah aku. Esok aku datang rumah kau boleh tak? Boleh? Terima kasih Su, bye. Kau telefon aku untuk apa? Untuk tanya nak datang rumah aku? Ya Su. Datang je lah. Dah, bye. Kacau je malah aku. Ingatkan benda apa tadi? Aku lambat untuk kelas ke Su? Tak. Entah Cikgu Jajik hilang ke mana.
Macam mana korang nak masuk dalam Webex ni? Cikgu, cuba hantar link. Macam mana pula tu? Seriously? Frust aku. Su, kau je lah yang buatkan. Kenapa cikgu ni? Aku pula? Dah semua. Cikgu, saya je lah yang buatkan Webex ni ya. OMG! Thank you! Let's get excited, yeah? Okay, students, let's get excited! So, today we are going to continue learning about adjectives. Woohoo! Before we begin, I would love some of you to tell me about the things I taught about adjectives during the previous lesson. Kenapa Cikgu Jarjit diam je ni? Entah, ngantuk aku. So, none of you remember what I taught during the previous lesson? Not even one person? I am so ashamed of your behavior. Teacher, we have all answer in the checklist there. Yeah, almost all of us remember your previous lesson. We mentioned in the chat, teacher. Chat? Apa tu? Macam mana tu? Oh my! Cikgu, cuba tengok ada butang kat kanan skrin tu. Tekan butang apa? Dekat kanan keyboard ke? Butang backspace tu ke? Cikgu, bukan keyboard lah cikgu. Cuba tengok skrin laptop tu. Macam mana ni? Apa ni? Butang chat tu hilang kot. Aduh. Hai. Biar betul Cikgu Jarjit. Hilang. Macam mana boleh hilang ni? Cikgu Jajik hilang akal rasanya. Okay, class. Let's get excited. I actually tak jumpa chat tu. But let me just continue Saya ajar macam ni je Saya sampaikan ajaran sambil sembang je Students? Habis aku tidur kat rumah kau, Su. Takkan Cikgu Jajik tak tahu nak share skrin? Takkan nak ajar sambil sembang je? Mana aku nak faham? Tidur je lah, Su. Cikgu, cuba share skrin boleh tak? Easier for us to understand. Ayo, how dear? What is that? Takkan kamu semua mari rumah cikgu kot? Tidur je lah, Su. Hai, Miling. Ayah, Cikgu Jarjit is so lame. Takkan teknologi yang biasa tu pun susah. Tekan button share screen je pun. So outdated. Ya, pening kelas Cikgu Jarjit tu. Semak aja Cikgu Jarjit. Ayah, I so stressed. So lame, Cikgu Jarjit. Tak apalah, Meling. Kita tak tahu apa Cikgu Jarjit sedang lalui. Sabar je lah ya. Apapun, kita harus menghormati cikgu juga. Ayah. Hello, class monitor. I dah tengok attendance list that you sent to me. May I know why Siti was absent? No idea, teacher. As the class monitor, you should be responsible and make sure that your friends attend the class, unless there is a strong reason for her absence. I am sorry, teacher. Be responsible, okay? Okay, teacher. Cikgu Jajik pesan, aku yang perlu responsible. Tahu tak? Sejak bila kau tak cukup responsible? Kenapa Cikgu Jajik pesan macam tu? Sebab si Siti tu suka hati je dia ponteng kelas hari ni. Mana aku nak tahu kenapa dia tak hadir kelas tadi? Cuba telefon Siti jap. Baik tanya dia sendiri. Dia yang ponteng, aku pula yang irresponsible. Dah. Telefon dia cepat. Ada kelas matematik pun tak kejap lagi. Hello? Siti, kenapa tak hadir kelas Inggeris tadi? Kau ponteng tu dah kenapa? Ponteng?
Tak. Kalau tak ponteng, habis? Kenapa tak hadir kelas Cikgu Jajik tadi? Tahu tak? Cikgu Jajik marah aku irresponsible. Sedangkan bukan aku yang tak hadir kelas tadi. Sorry, Su. Sorry? Excuse me? Kenapa kau tak hadir kelas tadi? Susah tahu tak? Jadi ketua kelas untuk kawan macam korang ni. Jawab je lah. Kenapa? Kan kau tak ponteng. Tak. Aku tak ponteng sebenarnya. Siti, kau tahu kan? Kalau kau tak hadir kelas, kau kenalah pesan aku awal-awal. Aku ketua kelas tahu tak? Aku yang kena marah. Aku yang kena panggil irresponsible. Bukan kau. Siti, are you serious? Siti, kalau kau nak ponteng kelas, mengaku je lah. Kau nak fikirkan alasan pun susah. Nampak sangat kau membohong, Siti. Su, tak serius. Aku bukan sengaja tak ada kelas tadi. Aku tanya alasan, kau diam. Malas lah. Kejap lagi ada kelas matematik dengan Madam Alice. Kau ingat tak? Ya. Jangan kau beria-ia sangat ponteng kelas Madam Alice pun. Baik, Su. Mengapakah Siti tidak memberitahu Suhaila rahsia ketidakhadirannya? Jika Siti benar-benar tidak ponteng, kenapa Siti tidak dapat menjawab pertanyaan Suhaila? Hai Su, rindulah Cikgu Alice. Tak rindu aku. Asyik-asyik nak buat kuis matematik. Dia ingat aku ada masa nak asyik belajar untuk kuis matematik dia tu. Dahlah kelas dengan Cikgu Jajik tadi aku dah penat. Cikgu Alice ni baik weh. Dia tak kisah pun kau dapat tinggi ke rendah asalkan kau berusaha. Wah, bagus Syifa. Kelas, berikan tepukan kepada Syifa. Tahniah Syifa. Bagus Syifa dapat 10/10. Nah, coklat untuk Syifa. Coklat Cikgu. Terima kasih Cikgu. Suhaila pula. Suhaila, sila tampil ke hadapan dan ambil kertas kuis ini. Nah, coklat. Kelas, berikan tepukan pada Suhaila. Kenapa bagi coklat, Cikgu? Saya dapat 5/10 je, Cikgu. Baguslah tu. Sebelum ni, Suhaila dapat berapa? 3/10, Cikgu. Nampak tak peningkatan Suhaila tu sangat baik. Dari 3/10 ke 5/10. Dapat markah tinggi tu memang penting. Tapi Suhaila tahu tak? Perkara yang lagi penting adalah bila markah Suhaila sentiasa meningkat dan tidak menurun. Jangan putus asa. Nah, ambil coklat ni. Terima kasih, Cikgu Alice. Sayang, Cikgu. Su, Cikgu Alice dah mula kelas dah. Okey semua, buka kamera sekarang. Kalau orang suruh buka kamera, buka je lah. Apa yang susah sangat? Cikgu tahu. Kalau tak suruh buka kamera, mesti korang nak main phone lah, tidur lah. Okey. Ingat tak minggu lepas cikgu tak sempat bincang lagi habis soalan-soalan bab pecahan? Jom sambung bincang soalan-soalan tu. Hari itu kita dah bincang sampai soalan berapa Sudah bincang sampai soalan nombor 13, cikgu. Tak dengar lah saya. Cakaplah kuat sikit. Tuhan dah kurniakan mulut tu, apa salah cakap kuat sikit? Sudah bincang sampai soalan nombor 13, cikgu. Mei, mana muka awak? Mei, buka kamera sekarang. Buka sekarang juga. Cikgu dah pesan kan waktu kelas cikgu kena buka kamera. Kamu tidak buka kamera adalah bermaksud kamu tidak menghormati cikgu. Tak boleh, cikgu. Saya ada masalah sikit. Saya tidak kisah kamu di restoran ke, atas katil ke, tandas ke. Buka saja kamera kamu. Peliklah Cikgu Alice hari ni. Apa masalah Mei ni? Buka je lah kamera tu. Dah cikgu marah sampai terjerit-jerit. Habis telinga aku. Cikgu tahu kenapa kau tak nak buka kamera. Kalau kau nak masuk kelas atas talian sambil terbaring dan tak mandi, baik keluar je lah dari kelas cikgu. Cikgu Alice ni dah gila ke dah kena rasuk? Siti, kamu pula. Cuba jelaskan cara untuk menyelesaikan soalan 14.
2/3 darab 60. 3 darab 60. Lepas tu bahagi dengan 2. 3 darab 60. Siapa ajar kamu 3 darab 60? Salah. Cikgu, minta maaf. Saya lemah sangat bahagian pecahan ni. Saya kurang pasti tentang soalan 14 sebenarnya. Kurang pasti? Soalan mudah macam ni pun boleh kurang pasti? Korang sedar tak korang pelajar darjah 6 tahu tak? Bukan budak tadika. Cuba sedar sikit. Sampai bila nak perangai macam ni? Nasi lemak 3 adik. Sebentar ya, Cik. Oh, si Mei Ling tu tak mandi dan tak bersedia langsung untuk belajar matematik. Kau pula tak buka kamera sebab sibuk pergi pasar ya? Tak, Cikgu, tak. Jangan lupa Siti. Saya guru kelas awak tau. Saya nampak dalam rekod awak tak hadir kelas Cikgu Jajid pagi tadi. Tanpa alasan. Tak malu ke Siti dah darjah 6 tapi perangai ponteng macam ni? Tapi Cikgu... Dah. Tahu tak cikgu pun penat nak ajar korang? Macam ni lah ya korang nak balas jasa guru korang. Kenapa Cikgu Alice macam ni hari ni? Siapa suruh Siti ponteng tadi? Memang patut Siti kena marah. Si Mei tu pula. Apa yang susah sangat nak buka kamera tu? Buka je lah. Dah cikgu terjerit-jerit dia masih tak buka. Yang penting kelas atas talian kita hari ni dah settle. Su. Apa? Terima kasih sangat Su. Terima kasih Su. Kau berhal Syifa? Terima kasih sebab bagi aku datang rumah kau. Macamlah kau tak pernah datang rumahku. Berpuluh-puluh kali kau pernah datang, tak pernah pula kau berterima kasih. Sekadar datang rumah aku, kau tak payah nak berterima kasih. Su, kau tahu tak? Kau kena bersyukur rumah kau ada wifi. Aku datang rumah kau sebab ayah aku hilang kerja tahu tak? Jadi dia tak mampu nak bayar duit internet rumah aku. Kalau kau tak ada, habis aku nak curi internet rumah orang untuk belajar. Kita tak belajar apa pun hari ni. Belajar kena marah dengan Cikgu Alice je. Terima kasih Su. Bye. Setelah Syifa pulang, Suhaila mula merenung, memikirkan kelakuan guru-guru dan rakan sekelasnya sepanjang pembelajaran atas talian sebentar tadi. Puan Alice yang sebelum ini sangat peramah orangnya dan disayangi semua pelajar, kini bukan sahaja tidak membalas apa-apa mesej pelajarnya, tetapi telah melukakan hati para pelajarnya sendiri dengan kata-kata tajamnya. Terdapat kebenaran di sebalik kelakuan misteri Puan Alice. Our Father in heaven, please bless upon my child infected by this disease. I implore your healing hands, Lord, so that my child can heal. I say this prayer through Christ our Lord. Amen. Semua sebab kau. Kau, Alice. Sebab kau lah anak kita di hospital. Dasar tak reti jaga anak. Abang ingat saya sengaja ke bang? Abang ingat saya tidak menyesal ke hendak dia balik ke kampung kita? Saya sendiri pun tidak cukup kuat fikirkan anak kita hampir mati dekat hospital sekarang. Sebab penyakit corona tu, aku sebagai ayah pun tak boleh nak temankan anak kita di hospital. Anak aku sedang mati dan aku bapa dia tak temankan dia di hospital, tahu tak? Kau ni seorang ibu yang gagal. Oh, kau tak pernah fikir tentang anak kita kan, Alice? Yang penting kau cikgu dan esok kau kena ajar anak orang lain. Cikgu Jarjit pula yang sentiasa riang, ceria dan sangat berdisiplin, namun beliau tidak dapat mengendalikan kelas atas talian dengan baik. Hakikat di sebalik kelakuan Cikgu Jarjit pula. Abang Bos, bungkusan komputer riba saya ke tu? Selamat tiba on time. Encik, kalau Encik tak apa-apa, boleh tak saya tanya Encik sesuatu?
Yes, of course. Encik beli komputer riba yang baru ni sebab nak kerja dari rumah ke? Saya sebenarnya seorang guru bahasa Inggeris. Esok saya ada kelas sebenarnya. Kelas atas talian. Selamat komputer riba ni sampai tepat pada masanya. Saya nak minta Abang Pos tolong saya boleh kah? Tolong apa ya, Encik? Saya tak biasa guna teknologi canggih macam ni. Kan dah tua, tak pernah minat alat-alat canggih macam ni. Bolehkah kalau Abang Pos tolong ajar saya bagaimana untuk gunakan komputer riba saya ni? Saya sanggup bayar Abang Pos. Minta maaf lah, Cik. Ada banyak lagi bungkusan pos saya kena hantar. Maaflah, Encik. Kalau tak settle barangan pos, nanti bos saya marah, Encik. Saya harap Encik faham. Malam pun bersurut, sambil Cikgu Jajit belajar menggunakan komputer ribanya secara keseorangan. Butang ni apa pula? Kenapa komputer riba aku tiba-tiba tutup ni? Tanpa dibantu oleh sesiapa pun. Namun, Cikgu Jajit tidak berputus asa dan belajar menggunakan aplikasi Webex seperti yang disarankan oleh sekolah sehingga lewat malam supaya kelas esoknya berjalan dengan lancar demi kebaikan anak muridnya yang disayangi. Siti pula merupakan seorang pengawas sekolah SMK Batu Indah yang selalu berdisiplin, terutama dari segi kehadirannya. Namun, Siti tidak dapat menjawab pertanyaan ketua kelas atas sebab Siti tidak hadir ke kelas. Hakikat sebenar Siti pula ialah Lesunya muka ibu. Ibu mesti pernah bekerja kan? Hari ni pelanggan ramai ke yang datang ke kedai potong rambut ibu tu? Siti tahu kan, selepas kematian ayah, duit yang ibu dapat dari kedai gunting rambut itulah yang ibu dapat menyara keluarga kita. Siti, kedai ibu dipaksa untuk ditutup, Siti. Bagaimana sekarang ibu nak sara keluarga ini, Siti? Ibu pasrah dan berjalan seharian hari ini untuk cari kerja. Semua kedai ditutup. Tak apa ibu. Ibu pun dah tua. Baik Siti je fikirkan cara nak sara keluarga kita sekarang. Bekalan makanan di rumah, bekalan susu adik pun nak habis dah, Siti. Ibu dah tak tahu macam mana dengan hutang ayah kau lagi. Tak apa ibu, Siti jual nasi lemak esok pagi Senang je tu, tak perlu banyak bahan pun. Siti ada simpan duit sikit dari duit belanja sekolah. Nanti Siti pergi beli barang-barang untuk buat nasi lemak tu. Ibu jangan risau Sekolah Siti macam mana pula? Tak ibu, sekolah tutup sebenarnya. Tak apa, Siti jual nasi lemak esok pagi Sekolah tutup? Alhamdulillah. situasi keluarga telah memaksa Siti untuk menyembunyikan tentang sistem persekolahan secara atas talian daripada ibunya. Dengan ini, Siti terpaksa menjual nasi lemak dalam krisis COVID-19 demi menyara hidup keluarganya sekaligus tidak dapat mengelakkan diri daripada mengabaikan pelajaran atas talian. Apakah pula kebenaran di sebalik keengganan Mei-Ling untuk membuka kameranya walaupun dimarahi secara berkali-kali? Ayah, Papa. Esok kelas secara atas talian. Saya perlukan internet, Papa. Mei pergi Jalan Gemilang. Rumah Encik Leong sangat besar. Curi internet Encik Leong Encik Leong, bos Papa kan? Ya, bos. Papa tak ada duit mau bayar internet untuk Mei. Mei pergi guna internet Encik Leong. Papa ada password. Bos ayam Okey, Papa. Nanti esok Mei pergi dalam rumah Encik Leong. Mei belajar di dalam rumah Encik Leong, okey? Mei, Encik Leong bos lama ayah. Ayah pernah gaduh dengan Encik Leong. Mei sembunyi depan rumah Encik Leong, okey? Dapat internet sudah cukup kan? Papa, anak Encik Leong. Winyan belajar sama kelas dengan Mei. Kalau dia nampak...
No, Mei kena sembunyi. Jangan bagi Wenyan tahu. Atau jiran-jiran nampak Mei guna internet Encik Leong. Okay? Okey, Papa. Gitulah hakikat Mei Ling di sebalik keengganan untuk membuka kameranya dalam pembelajaran secara atas talian supaya rakan sekelasnya tidak akan tahu bahawa dia sedang mencuri penggunaan internet demi secebis pendidikan. Fahamlah manusia, jangan sesekali memandang rendah terhadap kesilapan dalam perbuatan seseorang. Lembab, beremosi, hilang akal, tidak bersedia, tidak berdisiplin. Janganlah kita menuduh seseorang sewenang-wenangnya. Setiap individu mempunyai kebenaran masing-masing di sebalik tirai. Kebenaran yang tidak dapat dikongsikan kepada sesiapa pun, tetapi hanya mampu memikul beban secara sembunyi. Tiada siapa yang tahu kebenaran di sebalik tirai.